Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran Raya Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Cerita Mat Kilau menjadi-jadi dengan cerita dah nak 50 juta kutipan. Alhamdulillah. Tahniah. Nampak filem macam ni lah yang orang Malaysia nak sebenarnya kan. Tapi di saat-saat viralnya, gempaknya filem Mat Kilau ni kan, ada pula katanya ada seorang individu ni dikatakan telah merendah-rendahkan ataupun menghina Allahyarham Mat Kilau itu sendiri pula dah. Macam biasalah, adalah orang minta aku buat ulasan, bagi review sikit, bagi reaction sikit lah apa yang diperkatakan oleh individu ni. Tapi sebelum tu, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah banyak lagi konten-konten yang aku akan upload untuk hiburan, manfaat, info, pengajaran, dan insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah. Tekan butang subscribe now. Bui, siapa dia ni? Tak kenal pun. Okeylah, kita dengar dulu apa-apa hal. Saya bukan bercakap soal filem Mat Kilau, tapi saya nak bercakap soal Mat Kilau itu sendiri dari sudut pandang orang Melayu. Melihat dia sebagai pahlawan Melayu. Tapi pernahkah mereka membaca sejarah siapa yang sebenarnya Mat Kilau? Waktu Inggeris datang ke Pahang untuk menjadi penasihat raja, adakah dia menentangnya? Jawabnya tidak menentang. Kenapa dia menentang? Kerana Inggeris mengajar Kesultanan Pahang untuk mengutip cukai untuk kepentingan negeri. Kemudian itu selama ini cukai ke mana? Cukai untuk pembesar yang berkuasa di negeri Pahang. Mereka lah yang mengambil segala cukai untuk kepentingan diri dan keluarga mereka. Mereka mengambil cukai bukan untuk membuat pembangunan kemajuan dan sebagainya. Berbezanya pada masa itu, Inggeris tidakkan cukai untuk membangunkan Pahang. Dari bangunlah kononnya orang-orang Melayu seperti Bahaman, seperti Mat Kilau, menentang Inggeris. Masalahnya ialah kenapa tidak menentang Sultan yang telah membawa Inggeris datang ke Pahang? Kan itu lebih menarik lagi. Jadi cerita yang sebenarnya, mereka ini cuba untuk menentang Inggeris itu kerana kepentingan mereka, bukan kepentingan umat Melayu, rakyat Pahang dan sebagainya. Dan masa itu Pahang belum ada kerajaan lagi, sehingga British dapat mewujudkannya. Beberapa kawasan Pahang bertukar tangan ke negeri lain. Jadi itu kena penjelasan yang lengkap. Apapun saya nak kata, orang Melayu sekarang kena gunakan fakta sejarah untuk mengangkat seseorang itu dianggap sebagai fakta mana kau pakai Melayu. Mat Kilau, Bahaman dan berapa nama lagi itu sebenarnya menentang Inggeris kerana menjadi persuruh ataupun suruhan pembesar-pembesar yang berkuasa masa itu. Sama seperti yang berlaku hari ini. Di mana mereka menganggap diri mereka pejuang untuk rakyat, tapi sebenarnya mereka
diperalatkan oleh pembesar yang berkuasa. Oi. Oleh demikian, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kedatangan British dengan meriam dan senapang, orang Melayu masih lagi melawan British, digambarkan dengan cara bersilat. Lawanlah sekarang dengan cara bersilat itu. Jadi kita agak ketawa apabila melihat bahawa orang Melayu menentang Inggeris dengan bersilat. Berbeza dengan saya lihat di Indonesia, mereka menentang Belanda dengan buruh runcing dan sehingga ada tugunya di Surabaya. Sekian, terima kasih. Siapa dia ni? Mai Zaharin, dia punya akaun TikTok. Siapa ni? Aku tak kenal lah. Oh, ni dia. Lahir pada 2 Mei 1952 di Negeri Sembilan. Membesar dan mendapat pendidikan di Kuala Lumpur. Terlibat dalam politik. Okey, orang politik rupanya. Okey. Alright. Apa lagi cerita pasal pakcik ni? Disaman 150 juta atas dakwaan memfitnah. Oh, pernah kena saman. Oh, dia punya call sign. Ada call sign. Sang Kelembai. Biarlah Sang Kelembai itu terjun dengan labu-labunya, kan? Zaharin Muhammad Yassin mohon maaf kerana memfitnah MRCB. Ui, ada 2 kes fitnah. Pernah disaman Syed Abdul Rahman dan memohon maaf memperlekehkan institusi Kesultanan Johor. Pernah menuduh dan memfitnah ketua banyak ni kes fitnah dia. Melakar pembohongan dan fitnah melampau terhadap Panglima Tentera Darat. Wow, banyak gila kes fitnah dia. Okey, mula-mula aku nak tanya hampa semualah. Siapa percaya ahli politik? Angkat tangan. Lagi sekali aku nak tanya, siapa yang percaya ahli politik ataupun orang yang aktif dalam politik? Angkat tangan. Tak ada eh? By the way, aku tak tahu mana pakcik ni dapat info sejarah yang dikatakan, yang dia cakap pasal Mat Kilau katanya tidak menentang Sultan, bukan pahlawan lah, apa benda dan sebagainya. Okey, dia macam ni lah. Okey, senang cerita lah. Kalau korang nak tahu kisah sebenar pasal Mat Kilau ni, korang pergi carilah sendiri. Jangan cari dekat buku-buku ataupun cari dekat ni lah. Dekat YouTube sendiri ramai je orang buat video berkenaan sejarah Mat Kilau. Dan aku rasa juga Samsul Yusof dan Studio Kembara, of course dia nak buat satu-satu filem tu, dia mesti buat research dulu. Dan kita dapat tahu juga memang Studio Kembara ni dan pengarah Samsul Yusof ada bertemu sendiri dengan keluarga Mat Kilau untuk mendapatkan cerita sebenar lah berkenaan individu yang bernama Mat Kilau ni, kan. Tapi itulah, dalam viral filem Mat Kilau ni, tiba-tiba ada manusia yang buat statement macam ni, yang seolah-olah nak mempertikaikan status Mat Kilau ni sebagai pejuang bangsa, pejuang tanah air. Nampak sangatlah dia hanya nak mengambil kesempatan di atas viralnya Mat Kilau ni. Kenapa tak kritik Mat Kilau semasa Mat Kilau masih hidup? Pakcik itu tadi lahir pada tahun 1952. Mat Kilau meninggal dunia pada tahun 1970. Masa beliau berumur sekitar 20-an, hidup lagi rasanya. Allahyarham Mat Kilau ni. Kenapa tak kritik masa tu? Alah, orang dah meninggal, orang dah tak ada. Bolehlah kau nak kritik, kau nak mempertikai. Aku harap keluarga Mat Kilau bolehlah tengok sendiri video yang menunjukkan individu pakcik ni yang bising-bising seolah-olah nak merendah-rendahkan Mat Kilau ni sebagai pahlawan negara kita yang memperjuangkan untuk menentang British dekat Pahang. Dan rasanya aku sendiri tak perlu nak petik, aku tak perlu nak ulas, aku tak perlu nak bagi tahulah info yang sebenarnya pasal sejarah sebenar Mat Kilau ni. Aku rasa korang pun tahu. Sebelum filem tu keluar pun aku rasa dah bersepah dah, even dekat sekolah sendiri kita pernah belajar secebis berkenaan dengan sejarah Allahyarham Mat Kilau. Betul tak? Dan pada akulah personally, bila benda tu keluar daripada mulut seorang yang bertuhankan politik, pasal arwah Mat Kilau pun dia nak kaitkan dengan politik, korang nyalakanlah sendiri. Ahli politik memang kaki putar belit, memang aku tak percaya sampai bila-bila lah. Kita tengok sendiri beliau banyak terlibat dengan kes-kes fitnah.
So bila Mat Kilau dah meninggal pun, dia nak fitnah Mat Kilau pula sekarang. Setidak-tidaknya pakcik, arwah Mat Kilau terpahat juga dalam sejarah Malaysia yang memperjuangkan tanah air yang menentang penjajah. Saya nak tanya, apa jasa pakcik? Macam tak ada kan? Siapa penjajah yang pakcik pernah menentang sepanjang hidup pakcik? Pakcik pernah jadi askar, pakcik pernah melawan musuh negara. Setidak-tidaknya pakcik, arwah Mat Kilau terpahat juga dalam sejarah Malaysia yang pernah memperjuangkan tanah air yang menentang penjajah. Apa jasa pakcik pada Malaysia? Nak tahu juga? Adakah pakcik pernah mengangkat senjata? Adakah pakcik pernah bersilat untuk menentang mana-mana penjajah yang pernah menjajah Malaysia? Cuba pakcik cerita. Pernah tak? Aku rasa satu perbandingan yang bodoh bila pakcik ni cakap, oh cubalah sekarang kalau nak lawan penjajah, nak lawan British, buka segala silat apa bagai. Itu zaman arwah Mat Kilau. Memanglah silat, British punya senjata pun masa dekat Pahang dulu tak adalah hebat mana pun. Sekarang ni kalau nak difikirkan logik lah kan, memang tak boleh lah pakcik. Cuba buat perbandingan yang bijak sikit pakcik. Pakcik dah nampak macam tak bijak dah dekat situ. Tapi ingat, apa filem Mat Kilau tekankan, semuanya datang daripada Allah. Tiba-tiba kalau sekarang ni kita nak lawan dengan musuh negara, dengan penjajah dan sebagainya, kalau kita dengan hanya menggunakan silat, insya-Allah Allah akan bagi kemenangan. Okey, kekuatan tu kita dapat daripada Allah pakcik. Pakcik pergi lah tengok cerita Mat Kilau tu. Satu lagi aku nak sentuh pasal ni pakcik siapa ni? Pakcik Zaharin cakap pun macam dah mengah dah tu, macam dah semput-semput dah tu bila cakap. Tengok saiz badan pun macam tak jaga makan, tak jaga kesihatan langsung kan. So boleh fikir-fikirkan kot bila nak keluarkan sesuatu perkataan tu. Ingat, malaikat mencatat tau. Tiba-tiba Allah nak bagi pakcik sesak nafas ke, jantung terhenti ke, tengah sedap memfitnah orang ni. So boleh fikir ke arah itulah. Tapi tak tahulah pakcik kan, sebab pakcik ahli politik. Biasanya ahli politik ni dia tak fikir sangat pasal dia nak meninggal, pasal dia nak menghadap Tuhan, pasal hari kematian, dia tak fikir sangat. Yang dia fikir kuasa, menjatuhkan orang, duit, skandal politik. Itulah benda-benda yang difikir. Tak kala semua orang tahu, semua orang dah maklum yang Allahyarham Mat Kilau ni memang seorang pejuang bangsa, pejuang negara. Tiba-tiba ada segelumit je orang, seorang ni yang macam semput-semput tadi tu, dia nak cerita pasal Mat Kilau ni bukan seorang pahlawan. Korang boleh fikir sendirilah. 1000 orang cakap A, dia seorang je cakap Z. Mana korang nak percaya? Tambah-tambah orang tu ahli politik dan pernah banyak kali terlibat dengan kes fitnah. Main petik je sejarah. Ini mungkin dia baca sejarah, lepas tu dia buat ulasan ikut kepala otak dia sendirilah, ikut logik akal dia sendirilah. Okey? Itulah nasihat aku kepada pakcik. Okey, pakcik, jaga kesihatan. Okey, serius. Bila tengok pakcik cakap dekat TikTok tu macam dah semput-semput tu, saya risau tengah-tengah cakap tu terkejut, jantung terhenti menjawab. Okey, dan juga pakcik dah umur berapa dah ni? Tahun 50. Dah 70 lebih dah. Sudah-sudahlah pakcik, main TikTok lah apa semua. Lupakanlah ni social media, TikTok apa semua ni. Fokuslah dekat benda lain. Apa pendapat korang pasal pakcik yang cakap Allahyarham Mat Kilau sebegitu rupa? Apa pendapat korang? Okey, korang boleh type dekat ruang komen. Dan sekiranya korang rasa reaction aku ni boleh korang terima, korang juga boleh share video ni. Kalau boleh share sampai ke pengetahuan keluarga Allahyarham Mat Kilau sendiri. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Jom guys, tak payah tunggu dah tua, tak payah tunggu umur 70. Sekarang ni kita dah boleh muhasabah diri, baiki diri kita, tinggalkan perkara yang dilarang dan improve lah segala ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah. Senang je, insya-Allah. Dan jagalah kesihatan. Jangan jadi macam pakcik tu. Kita tengok dah umur macam tu, tapi cakap pun dah semput-semput, mungkin tak jaga makan. Okey, kita tengok orang dia pun dah boleh tahu dah. Okey, supaya kita semua diberikan taufik dan hidayah. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya. Bye bye.